Bertemu kembali. Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Sabah meriah dengan kehadiran lebih 20,000 tetamu. Itu antara paparan dari negeri di bawah bayu. Perinciannya kita bersama Anisia Daulus di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Ya, Iva, Hari Raya Aidilfitri yang masuk hari ke-5 hari ini terus meriah dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka. Di Kota Kinabalu, lebih 20,000 tetamu hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Negeri yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlida, Tan Sri RM Jasni. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur dan isteri Datin Haja Julia Salak bersama barisan Kabinet Negeri tidak ketinggalan menyantuni dan beramah mesra dengan tetamu yang hadir. Ketika ditemui media, Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya yang juga pengerusi penganjur Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini menyifatkan kehadiran masyarakat pelbagai kaum menunjukkan semangat perpaduan rakyat yang kukuh di negeri ini. Apa yang penting adalah kita dapat melihat kehadiran rakyat daripada pelbagai suku kaum di negeri Sabah ini bersama juga dengan orang-orang asing, pelancong yang turut memeriahkan sambutan Majlis Aidilfitri pada kali ini. I wish to congratulate the people and also the state government for such a beautiful Hari Raya Rumah Terbuka. This is a very good sign. It shows that the Chief Minister is very open-minded and he is very tolerant to the people of the Sabah and also of Malaysia. Turut diadakan penyerahan sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim, orang kurang upaya OKU dan warga emas. Operasi Loji Rawatan Air LRS, Skim Bekalan Air Kecemasan EWSS Limbahau Papar dihentikan sementara akibat peningkatan kadar kemasinan air di Sungai Papar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata ini bagi mengelakkan air masin tersebut diproses sebagai air terawat dan disalurkan ke rumah-rumah penduduk sekitar. Loji EWSS Limbahau di bawah kendalian Jabatan Air terpaksa dihentikan sementara waktu sekali lagi kerana air masin masih masuk ke dalam manakala air daripada hulu berkurangan. Jadi kita terpaksa menghentikan untuk mengelakkan kejadian air masin diproses sebagai air terawat. Jadi kita ada kekurangan sekitar 14 MLD lah untuk daerah Papar. Datuk Syahelmi berkata, LRA Kendalian Jetama masih terus beroperasi namun hanya pada kadar yang rendah iaitu 9 juta liter sehari berbanding 13 juta liter sehari sebelumnya. Bagaimanapun, agihan bekalan air menggunakan lori tangki kepada penduduk dimulahkan semula bagi menampung kekurangan bekalan air. Beliau berharap dengan peralihan monsun timur laut membekalkan lebih hujan kepada bumi sekaligus mengatasi isu air. Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB berjaya menyiapkan kerja-kerja pembaikan dua menara pengalihan sementara ERS di Kampung Randagong Ranau selepas bertungkus lumus sepanjang bulan Ramadan lalu. Langkah itu bagi memastikan bekalan elektrik ke kawasan pantai timur Sabah stabil dan tidak terjejas ekoran kerosakan yang dihadapi menara penghantaran sedia ada sejak Disember lalu. Wartawan Muhammad Raid Wafin ada butirannya. Kerja-kerja kecemasan dijalankan sejak 7 Februari lalu bagi mengelak menara penghantaran ini tumbang akibat mendapan dan pergerakan tanah yang aktif. Tindakan pantas pun diambil oleh SSB dengan bantuan TNB dan juga Kerajaan Negeri Sabah yang mana kita telah pun menerbangkan sebanyak 5 kontena menara ERS Emergency Restoration System yang kita panggil ERS itu dari Subang ke KK lah menggunakan pesawat UDM. Melibatkan kos keseluruhan 6 juta ringgit, menara ERS ini penting untuk talian grid elektrik 275 kV antara Kolopis dan Segaliut yang terlibat dalam penyaluran bekalan elektrik 200 MW sehari dari pantai barat ke pantai timur Sabah.
SSB membuat langkah yang baik untuk memastikan tiada gangguan elektrik yang melibatkan tower yang menghantar power ke bahagian pantai timur lah. Bekerja dalam cuaca panas terik di bulan Ramadan bukan penghalang bagi para petugas SESB menyiapkan menara ini mengikut jadual demi memastikan pengguna menikmati kestabilan bekalan elektrik. Cabaran utama di tempat ni, kalau kita tengok lokasi ini di tempat yang tinggi, untuk sampai ke sini cuaca juga memainkan peranan, banyak mengganggu proses kami, sebab kalau cuaca hujan kenderaan tidak boleh sampai ke atas dan kita terpaksa memunggah peralatan secara manual menggunakan tenaga pekerja. So kami terpaksa berpuasa di Sabah dan bekerja dengan cuaca yang panas lah. Daripada segi kerja, daripada segi terkapan semua, kami memang dapat bantuan sebaiknya daripada pihak SESB dan kami juga membawa pasukan yang memangnya sudah terlatih untuk mendirikan tower ERS ini. Sebanyak 8 buah menara ERS dibina di sini iaitu 6 di Kampung Nabutan manakala 2 lagi di Kampung Randagong. Meskipun berhadapan dengan bulan Ramadan di bawah panas terik dan di kawasan tinggi Banjaran Keroka, ternyata usaha SESB dan TNB dalam memastikan keseimbangan bekalan elektrik antara pantai timur dan pantai barat Sabah terus diutamakan demi kepentingan rakyat. Muhammad Raid Wafin, Berita RTM. Persediaan bagi pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah yang bakal berlangsung di Ranau 1 Mei ini berjalan lancar. Dewan Masyarakat Ranau akan dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti sempena majlis berkenaan. Acara sukan rakyat yang akan diadakan di Tapak Tamu Pekan Ranau dijangka menjadi tarikan utama Majlis Pelancaran Pesta Keamatan tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam yang juga Adun Kundasang yakin majlis yang dijadualkan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor itu akan berjalan lancar susulan persiapan rapi yang dibuat dari awal. Difahamkan semua agensi-agensi kerajaan dan juga persatuan-persatuan etnik seperti KDCA, USDA dan beberapa persatuan etnik di Ranau juga dilibatkan secara langsung untuk merayakan Pesta Keamatan ini. Bercakap kepada RTM di Ranau, Datuk Joakim turut mengalu-alukan orang ramai bersama-sama memeriahkan pelancaran Pesta Keamatan tahun ini yang bertemakan Keamatan Melangkaui Keterjaminan Makanan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Joakim menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan melastik terbuka di Kampung Timbua Ranau. Pertandingan merupakan antara persiapan pelancaran Pesta Keamatan tahun ini. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Ifah. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Ifah. Baik, terima kasih Henisya.